Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita bertemu lagi di sesi kali ini. Okey, jadi kita dah masuk ke unit 2 iaitu mengenai algoritma, pseudocode dan juga cetak alik. Okey, hari ini kita akan fokus kepada unit 2.1 mengenal algoritma, pseudocode dan juga cetak alik. Okey, baik. Kita rujuk pada buku teks TMK muka surat 17. Dalam buku teks ni, yang ini, kita dapati satu peta yang menunjukkan peta laluan yang biasa kita lihat di stesen-stesen kereta api, stesen LRT dan sebagainya. Kita biasa lihat laluan-laluan yang penuh dengan jalur-jalur warna-warni. Okey, baik. Okey, situasi ini sekumpulan murid bersama guru dia nak pergi ke satu stesen iaitu stesen Ampang. Mereka daripada KLIA 2. Baik. Kalau awak biasa melalui train ataupun LRT ataupun MRT, okey, awak tahu bahawa awak perlu membuat pertukaran stesen untuk sampai daripada laluan ini, KLIA 2 ini, untuk sampai ke sini, awak mesti membuat pertukaran. Maksudnya awak perlu tukar kereta api, awak perlu tukar train. Beberapa train untuk sampai daripada satu laluan ke laluan yang lain. Okey, baik. Ini kerana train yang asal yang berada daripada KLIA 2 ni, dia tidak akan sampai ke stesen Ampang. Okey. Jadi, apa yang mereka perlu lakukan? Macam mana nak sampai ke Ampang? Yang pertama, mereka perlu ke stesen Bandar Tasik Selatan. Kemudian daripada sana mereka perlu ke stesen Chan Sao Lin. Barulah mereka boleh pergi ke Ampang. Okey. Daripada KLIA 2 mereka sampai ke Bandar Tasik Selatan, mereka akan membuat pertukaran train ke Chan Sao Lin. Daripada Chan Sao Lin dia akan buka train ke Ampang. Okey. Baik, jadi KLIA 2 dia akan pergi ke Bandar Tasik Selatan, Chan Sao Lin, kemudian barulah sampai ke Ampang. Okey. Baik. Muka surat 18. Okey. Macam mana caranya untuk daripada KLIA 2 nak ke Ampang melalui train? Kita sudah sedia maklum bahawa dia perlu membuat pertukaran. Okey, langkah-langkah dia nak buat macam mana? Okey, yang pertama, belilah tiket dahulu. Lepas beli tiket, barulah boleh naik train mengikut laluan KLIA 2 yang ini. Bila dah sampai sini, turun. Dia turun, dia perlu beli tiket pula ke stesen Ampang. Okey, sini dia boleh. Okey, dekat sini kita boleh direct beli tiket untuk ke sini. Okey, tetapi kereta api train ni tidak boleh sampai terus ke sini. Kita perlu buat pertukaran. Okey, dah beli tiket, kita naik laluan ni sampai ke Chan Sao Lin. Dah sampai, tukar kereta api naik pergi ke Ampang. Okey, baik. Apa kaitan langkah-langkah ini dengan topik kita hari ini, iaitu algoritma? Okey, sebenarnya langkah semua yang kamu lakukan ini, yang kita lakukan, langkah-langkah ini adalah algoritma. Inilah yang kita panggil algoritma. Okey, algoritma ni, apa sebenarnya algoritma? Okey, bahasa mudah dia, algoritma satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah.
Okey, ataupun nak melaksanakan suatu tugasan. Okey, baik. Algoritma ni satu langkah penuh. Urutan langkah maksudnya beli, turun, macam step yang pertama kita kena beli. Step yang kedua naik, step yang ketiga turun, step keempat beli lagi. Okey, baik. Sampailah siap sesuatu tugasan sampai selesai. Jadi kesemua langkah-langkah inilah yang kita panggil algoritma. Okey. Baik, langkah-langkah ni boleh jadi langkah-langkah yang mudah, boleh jadi langkah-langkah yang kompleks. Okey. Baik, jadi kita nak jelaskan langkah ni untuk mudah kita faham, kita boleh jelaskan melalui pseudocode. Daripada algoritma kita boleh tunjukkan dalam pseudocode. Okey, apa pula pseudocode? Pseudocode satu set penyataan yang menyubai bahasa atau cara komputer, tetapi dia bukan bahasa atau cara, dia menggunakan bahasa biasa. Okey. Maksudnya dia memerihalkan logik atau cara dengan menggunakan bahasa biasa. Dia guna bahasa kita saja, tetapi dia nampak hampir sama macam bahasa atau cara. Nanti saya akan tunjukkan macam mana bahasa biasa, macam mana bahasa atau cara. Okay, dua bahasa ini bahasa yang berbeza. Komputer dia tidak memahami bahasa biasa dan kita susah nak memahami bahasa atau cara. Komputer dan kita menggunakan bahasa yang berbeza. Habis tu, apa fungsi pseudocode? Pseudocode sebagai panduan bagi menulis atau cara komputer. Maksudnya pseudocode ni adalah ringkasan daripada algoritma. Okey, baik. Pseudocode ni dia ringkasan kepada algoritma. Maksudnya kalau algoritma langkah-langkah penuh ni banyak tulisan, banyak cerita, banyak yang kita nak bagi tahu langkah-langkah, tapi pseudocode dia bagi tahu benda yang sama tapi dalam bentuk yang lebih ringkas. Okey, jadi kalau kita nak tulis, kalau algoritma tadi, algoritma ni kita nak tulis dalam bentuk atau cara kita nak tukar. Mungkin awak nak buat satu robot, satu Android robot yang boleh pergi daripada KLIA 2 ke Ampang. Apa yang dia perlu lakukan? Kita nak beritahu robot. Okey, awak boleh tukarkan arahan langkah-langkah awak ni kepada bentuk pseudocode dulu. Untuk kita tulis atau cara, barulah kita boleh tulis dalam bahasa komputer, bahasa atau cara. Okey, supaya tiada langkah-langkah yang tertinggal. Dia lebih pada ringkasan dalam bahasa biasa, barulah kita tulis balik. Okey, ini contoh pseudocode. Dia ada mula, ada tamat dan bahasa dia mudah. Contoh ini adalah contoh nak melukis 4 segi 4 sama. Mula, pilih lukis, pilih lukis, pilih lukis, pilih lukis, tamat. Okey, baik. Macam mana kalau kita nak tukarkan algoritma pergi ke Ampang tadi kepada pseudocode? Okey, kita tukar. Yang pertama kita tulis mula. Untuk dalam pseudocode dia mesti ada mula dan tamat. Okey. Lepas tu tulis arahan apa yang perlu dilakukan? Beli. Beli. Highlightkan beli. Itu adalah kata kerja. Apa yang perlu dilakukan? Beli tiket stesen KLIA 2 ke Bandar Tasik Selatan. Lepas tu apa yang perlu dilakukan pada langkah kedua? Naik. Naik laluan KLIA Transit. Apa yang perlu dilakukan? Turun pula. Lepas tu beli lagi. Naik, turun, naik, turun, dah sampai tamat. Okey. Ini adalah bahasa biasa, bahasa yang biasa kita gunakan, bahasa kita. Okey. Ini adalah contoh pseudocode tetapi dalam bahasa kita, bukan bahasa atau cara lagi. Okey. Baik. Nak menulis pseudocode dia ada cara dia, bukan kita pakai tulis saja. Perkataan mula ditulis pada baris pertama, perkataan tamat pada last. Okey. Baik, untuk penyataan pertama dalam baris. Okey.
Ni adalah kata kerja apa yang perlu dilakukan. Contoh baca, tulis, cetak. Ni apa yang kita perlu buat. Okey. Kata kunci. Mula, tamat, baca, tulis, cetak, papa, jika dan maka. Okey. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang perlu dilakukan pada langkah-langkah tersebut. Kita tulis mesti highlight, mesti kita tulis dengan perkataan huruf besar. Kalau boleh perkataan yang diboldkan. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang nak kita tulis dalam atur cara tersebut. Apa tugasan yang kita boleh, apa jenis arahan yang kita nak bagi kepada komputer tersebut. Okey, dia ada simbol pengendali sama dengan, kurang dan juga lebih. Ada simbol tambah, tolak, darab dan bahagi. Ini adalah di mana simbol-simbol ini digunakan bagi situasi-situasi yang tertentu. Okey, contoh kalau kita guna bahasa kita, jika X kurang daripada 1, mesej itu berwarna hijau. Okey, jadi kita akan gunakanlah. Jika X kurang 1, dia akan gunakan bahasa-bahasa dia. Okey, baik. Daripada tadi yang kita nak gunakan, yang kita lihat tadi, untuk membuat petak. Nak buat segi empat sama dengan garis yang berlainan. Okey, kita buat. Ini bahasa kita. Okey, pilih warna merah, lukis 100 unit, pilih, lukis, tamat. Okey. Baik, bahasa algoritma di dalam bentuk ini. Bahasa dalam algoritma, bahasa dalam atur cara komputer adalah dalam bentuk ini. Okey, baik. Daripada sini kita akan terjemahkan kepada ini. Barulah komputer boleh faham. Komputer tak faham ini, dia faham yang ini. Tapi masalahnya kita yang tak faham. Okey. Baik. Jadi ada cara-cara nak lukis. Okey, baik. Untuk dia terjemahkan balik apa benda yang dilakukan, kita boleh gunakan satu program percuma, iaitu program nama dia Basic 256. Awak boleh download di link ini. Okay, ini adalah aplikasi Windows. Maksudnya hanya menggunakan komputer sahaja, tidak digunakan di dalam handphone. Okay, mungkin ada dekat Play Store. Baik, saya dah install. Kita lihat macam mana dia baca. Adakah sama atau tidak. Okay, kita type balik arahan-arahan yang diberikan tadi. Ya. Okay. Baik. Yang pertama dia tulis CLG. Okey, baris kedua tulis color red. Color red. Okey, salin balik apa benda yang ditulis. Sifar, koma, 100, sifar. Okey, type color blue. Okey, kita buat line 100, sifar, 100. Right. Color purple. Buat line 100, sifar, 100. Kita buat color green. Line sifar, 100, sifar. Baik, kita dah salin semua. Kita tekan run. Alamak, ada kerosakan di sini. Sebab apa? Lihat. Sebab tak ada space. Okey, baik. Tekan run. Okey, nampak? Dekat di sini, kita nampak satu bentuk segi empat sama dengan setiap garisan ini berbeza warna. Seperti arah yang kita bagi. Garis atas red, merah. Garis bawah blue. Garis tepi blue, garis bawah purple, garis tepi satu lagi adalah green. Okey. Baik. Macam mana dia nak buat? Kita tengok step.
Ini cara dia buat satu per satu. Color red lain, color red lain, color blue lain. Okey, kita lihat macam mana dia buat. Okey, tengok step by step. Ni CLG mula color red. Okey, color red dia pilih warna merah. Okey, line mana yang nak buat? Line memanjang. Okey, dia buat garis ke kanan lah ni. Tak, siap. Dia dah baca, dia buatkan. Okey, warna biru dia pilih. Nak buat garis ke mana? Garis ke bawah. Tak, dia buat siap. Warna purple pilih. Line ke mana? Line bawah. Ke kiri pula. Tak, siap. Okey, line hijau. Garis ke atas. Tak, siap. Siap satu segi 4. Tapi dia tidak perlu. Komputer dia cuma baca direct. Dia tidak perlu pun mula data mak dia. Okey, sebab itu adalah arahan dia. Dia jelas. Bagi kita yang nak buat, kita nak tulis pseudocode sebelum tukar kepada bahasa atas cara. Sebelum tukar kepada atas cara, kita tulis dalam bentuk pseudocode. Okey, supaya mudah untuk kita terjemahkan dalam bahasa komputer. Okey. Baik. Seterusnya kita ada catat alih, buku teks muka surat 20 dan 21. Apa kaitan catat alih? Catat alih adalah gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma. Catat alih digunakan menunjukkan logik dan urutan suatu atur cara komputer. Okey, catat alih ni sama seperti pseudocode tetapi dia menunjukkan dalam bentuk peta minda. Maksudnya dengan lihat ini kita lebih jelas dan faham dia ada bentuk-bentuk dia. Setiap bentuk dia ada maksud tersendiri. Okey, dia ada banyak bentuk. Ada bentuk trapezium. Dia ada bentuk bulat. Setiap petak-petak ni dia ada maksud dia tersendiri. Itu catat alih yang digunakan. Jadi catat alih ni pun dia menunjukkan aturan. Apa yang perlu dilakukan. Kalau dia tak dapat laksanakan, apa yang dijadi. Kalau dapat laksanakan, apa yang dijadi. Okay, ini catat alih yang mudah. Semua ini mesti dilaksanakan. Kalau satu tak boleh buat, satu komputer tak dapat lakukan, dia tidak akan dapat selesaikan masalah. Baik. Jadi algoritma perjalanan dari stesen KLIA 2 ke stesen Ampan dan pseudocode aktiviti melukis segi 4 boleh diterjemahkan dalam catat alih. Baik, saya padam sekejap. Okey. Baik, ini adalah catat alih bagi algoritma dan juga pseudocode. Keseluruhan ini kita panggil algoritma. Keseluruhan arahan adalah algoritma. Ringkasannya adalah pseudocode. Bentuk rajah ini kita panggil sebagai catat alih. Okey, nampak jelas perbezaan apa itu algoritma, pseudocode dan juga catat alih. Sama juga dengan nak melukis segi 4 sama. Okey, baik. Ini salah satu contoh algoritma. Contoh yang lain. Okey, baik. Ini satu resepi. Full, penuh. Untuk menyediakan bahan-bahan yang perlu. Ini kita panggil sebagai algoritma. Resepi ni adalah algoritma. Bahan-bahan apa benda. Full. Jadi, kalau kita nak membuat satu atur cara, kalau lihat pada full, apa yang kita nak, apa yang perlu ada dan sebagainya, cara-cara dia, ini akan meningkatkan kita menulis atur cara dalam bahasa komputer. Apa yang kita buat, kita akan ringkaskan dia dalam bentuk pseudocode. Dalam bentuk pseudocode tulis mula apa yang kita kena buat, masukkan ni sampai seperti apa semua bagai-bagai. Ciri dia sama macam algoritma tetapi dia adalah ringkasan. Ringkasan, bahasa mudah dia ringkasan daripada algoritma. Dan dia mesti ada mula apa yang kita kena buat dan juga tamat, maksudnya dah selesai.
Bila dah sampai bahagian tamat ni, sepatutnya kita dah mendapat hasil yang diingin ni. Okey. Baik, daripada ini pula kita akan tukarkan dalam bentuk carta alih. Ha, ini kita panggil sebagai carta alih. Baik, daripada carta alih inilah yang kita boleh mula tulis atau ya, sebab mula apa yang kita nak buat, macam mana arahan mula, kita nak tulis macam mana, macam tadi tulis CLG mula. Okey, masukkan semua bahan kecuali minyak pewarna dan masak, tukar bahasa komputer mungkin 1 kurang daripada 10 jika maka dan sebagainya. Lepas tu guna line, color, apa benda. Okey, kacau dan sebagainya, dan dekat tamat maksudnya kita sudah mendapat hasil. Baik, jadi itu saja untuk topik hari ini. Kita kenal algoritma, kita kenal pseudocode dan juga kita kenal carta alih. Okey, benda ini adalah asas bagi membina satu atur. Okey, jadi saya harap awak boleh membezakan apa itu algoritma, apa itu pseudocode dan apa itu carta alih. Okey, daripada algoritma kita akan buat pseudocode, daripada pseudocode kita akan bina carta alih. Baik, jadi itu saja untuk kelas kali ini. Sekian, terima kasih.